dan salam sejahtera Nurfa ucapkan kepada semua. Hari ini kembali lagi dengan Nurfa dalam kuliah pertama, iaitu kuliah pengenalan kepada falsafah. Sebelum kita tahu apa itu falsafah, adalah lebih amat menarik kalau kita tahu apa sebenarnya dimaksudkan dengan falsafah. Hari ini Nurfa jemput tetamu yang istimewa, iaitu Prof. Hazim Shah daripada Universiti Utara Malaysia. Prof, boleh tak Prof terangkan kepada Nurfa apakah yang dimaksudkan dengan falsafah? Baik, jadi soalannya ialah apakah makna falsafah ataupun apakah yang dimaksudkan dengan bidang atau istilah falsafah itu sendiri. Jadi umumnya falsafah itu datang dari perkataan Greek, iaitu filosofia, yang kemudiannya dalam bahasa Inggeris menjadi filosofi. Dan perkataan falsafah itu adalah di dalam bahasa Melayu, tetapi asalnya dari perkataan Arab, iaitu falsafah juga lebih kurang. Tapi asalnya dari tamadun Greek atau falsafah Greek, iaitu dari perkataan cantuman dua perkataan, iaitu philo dan sophia. Philo bermakna love ataupun cinta, dan sophia bermakna wisdom, boleh diterjemahkan sebagai kearifan ataupun kebijaksanaan. Jadi kalau digabungkan antara keduanya, ia menjadi love of wisdom ataupun cinta terhadap kebijaksanaan ataupun kearifan sebagai satu ciri kemanusiaan. Tetapi falsafah juga boleh difahami sebagai pemikiran yang dasar, asas ataupun fundamental mengenai sesuatu perkara atau isu itu. Jadi falsafah ini pertamanya cirinya adalah pemikiran yang mendalam mengenai sesuatu perkara, dan ia juga bersifat menyeluruh, dan tidak terhad kepada satu-satu subjek, topik ataupun daerah pemikiran. Dan contoh persoalan-persoalan falsafah yang terdapat dalam ilmu falsafah ialah soalan-soalan umum seperti apakah makna kehidupan, ataupun soalan seperti apakah sifat kewujudan dan hakikat kewujudan itu yang terdapat dalam kajian metafizik. Jadi persoalan-persoalan dasar seperti ini hanya boleh ditimbulkan di dalam bidang falsafah dan bukannya bidang-bidang yang lain. Dan pada masa yang sama, ia memainkan peranan yang penting di dalam membuat kita berfikir secara mendalam dan mengenai perkara-perkara yang asas, soal persoalan pokok mengenai sesuatu isu itu, supaya kita dapat suatu pemikiran yang jelas tentang apakah soalan pokok mengenai ataupun yang terdapat dalam sesuatu bidang itu. Dan falsafah juga khususnya di dalam trend yang terdapat dalam falsafah moden di barat dan juga bukan barat, ialah falsafah itu sebagai satu kegiatan untuk menjelaskan konsep-konsep dan pemikiran-pemikiran asas mengenai sesuatu itu, supaya kita dapat menjelaskan di dalam pemikiran kita tentang apakah makna ataupun apakah signifikan sesuatu konsep yang digunakan itu, dan sama ada konsep itu mempunyai makna ataupun sebaliknya. Dan ini dapat memberikan kita suatu macam clarity ataupun kejelasan tentang isu-isu yang mungkin mendasari pelbagai bidang ilmu ataupun pelbagai sistem pemikiran. Jadi itu uraian saya mengenai apa yang dimaksudkan dengan falsafah. Walaupun falsafah ini dianggap sebagai bidang yang am, kita perlu tahu bahawa falsafah ini mempunyai maksud yang tersendiri. Lepas kita tahu apa itu maksud yang tersendiri, maka kita lihat bahawa terdapat negara-negara lain yang mempunyai ideologi atau falsafah sendiri. Apabila mereka ada, maka mereka dapat menyusun atur sistem negara mereka. Misalnya di Malaysia, kita lihat falsafah yang terkandung dalam rukun negara cukuplah amatlah sangat cantik. Jadi boleh tak Prof terangkan bagaimana falsafah ada hubung kaitnya dengan rukun negara Malaysia? Baik, ini satu soalan yang menarik, kerana di sini falsafah dikaitkan
dengan satu keadaan atau situasi yang bercorak kebangsaan ataupun bercorak individu, dalam arti kata ianya menjurus kepada sesuatu daerah ataupun kawasan geografi. Sedangkan dalam sejarahnya falsafah itu bersifat universal dan tidak terbatas kepada mana-mana tempat ataupun lokasi geografi. Jadi adakah ini patut dilakukan? Ini persoalan pertama yang kita harus kemukakan. Kerana mungkin ada yang menganggap bahawa ini akan melemahkan bidang falsafah itu sendiri, dalam arti kata bahawa ia menjadikan falsafah itu sebagai sesuatu yang tidak lagi bersifat sejagat ataupun lokal, atau menjadi ianya lokal dan hanya menumpukan perhatian kepada persoalan-persoalan yang boleh dianggap sebagai nasionalistik ataupun parokial. Namun demikian, saya beranggapan bahawa tidak menjadi kesalahan untuk falsafah itu ditujukan kepada sesuatu konteks yang spesifik, ya, khususnya dalam konteks pemikiran sesebuah negara ataupun budaya itu, kerana ini adalah realiti kehidupan dunia pada hari ini, ya. Walaupun kita menganggap bahawa dunia pada hari ini adalah bersifat global dan universal, namun demikian terdapat ciri-ciri tempatan yang membezakan antara satu masyarakat dan budaya itu dengan satu masyarakat dan budaya yang lain, ya. Jadi oleh kerana itu kita tidak boleh menyamakan misalnya keadaan di Amerika Syarikat ataupun Eropah dengan keadaan di Asia ataupun di Malaysia, kerana sejarahnya berbeza, pemikirannya berbeza, sifat tempatannya berbeza dan sebagainya. Dan maka itu adalah wajar bagi falsafah yang dibangunkan di dalam sesuatu masyarakat itu mempunyai kaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat itu, ya. Dan kalau kita lihat sejarah falsafah pun keadaannya begitu. Kepelbagaian falsafah yang dicerminkan di dalam falsafah-falsafah yang terdapat di dalam tamadun-tamadun yang berbeza di dunia ini, seperti tamadun Barat, tamadun Islam, tamadun Asia dan sebagainya, menunjukkan bahawa falsafah itu juga mempunyai sifat lokalnya itu sendiri, walaupun isu-isu yang ditanganinya adalah bersifat universal dan global, ya. Jadi di dalam hal ini saya tidak sama sekali menganggap bahawa mengaitkan falsafah dengan satu ideologi tempatan ataupun pemikiran kebangsaan seperti yang terdapat dalam rukun negara menjadi suatu kesalahan. Malahan ini adalah sesuatu perkembangan yang positif pada pendapat saya. Dan dalam hal ini saya ingin merujuk kepada falsafah kebangsaan yang terdapat ataupun termaktub dalam rukun negara yang juga dianggap sebagai satu bentuk ideologi kebangsaan, seperti mana juga Pancasila di Indonesia boleh dianggap sebagai suatu bentuk ideologi kebangsaan, ya. Jadi apakah ciri-ciri ideologi kebangsaan ini seperti yang termaktub dalam rukun negara? Yang pertamanya ialah kepercayaan kepada Tuhan, ya. Jadi ini adalah satu ciri umum yang dianuti oleh ramai penduduk-penduduk di negara ini, di Malaysia, yang juga mewakili masyarakat yang berbilang kaum, ya. Dan saya rasa ini tidak menimbulkan apa-apa kontroversi atau masalah, kerana kepercayaan kepada Tuhan adalah satu kepercayaan yang dipercayai, dianuti oleh mereka dari pelbagai agama, misalnya agama Islam, agama Kristian, agama Hindu ataupun agama yang dikaitkan dengan masyarakat Cina seperti misalnya Taoisme ataupun Buddhisme. Mereka semua mempunyai konsep ketuhanan, walaupun diakui bahawa dalam fahaman Buddhisme tidak ada secara eksplisit disebut tentang Tuhan, namun ada unsur-unsur kerohanian yang boleh dikaitkan dengan sejenis ketuhanan, konsep ketuhanan.
Baik, jadi prinsip yang pertama ini tidak memecah belakang rakyat. Ya. Sebaliknya, ia boleh dianggap sebagai suatu common denominator ataupun titik pertemuan di antara pelbagai budaya dan kaum yang mempunyai fahaman agama masing-masing. Ya. Jadi kepercayaan kepada Tuhan saya rasa wajar diserapkan sebagai prinsip yang pertama dalam rukun negara, dan kita lihat ianya mempunyai unsur pemikiran falsafah kerana dikaitkan dengan fahaman keagamaan di situ. Dan prinsip rukun negara yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Ya. Jadi kita sedar bahawa konteks dunia moden ini, ya, sistem politiknya adalah berdasarkan kepada konsep negara bangsa, iaitu nation state. Ya. Dan ini timbul bermulanya di Eropah di sekitar mungkin abad ke-18. Ya. Hingga kan hari ini apabila kita menyebut tentang masyarakat manusia, tidak boleh tidak kita mesti memikirkannya, melihatnya dari konteks negara bangsa. Ya. Dan Malaysia di dalam hal ini tidak terkecuali, kerana Malaysia juga adalah satu bentuk nation state, ya, negara bangsa. Tetapi ciri-ciri nation state Malaysia mempunyai ataupun mengandungi unsur-unsur sejarah yang tersendiri yang mendirikan sistem yang terdapat pada hari ini. Ya. Kerana apa? Kerana dalam sejarah Malaysia terdapat sistem beraja ataupun sistem monarki, ya, di dalam sejarah Malaysia, khususnya dengan adanya Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-14 atau 15. Ya. Dan unsur sejarah ini diserap di dalam sistem kerajaan yang ada pada hari ini, iaitu constitutional monarchy ataupun sistem raja berperlembagaan. Ya. Maka jika itu adalah sistem yang mendasari negara bangsa Malaysia, sudah tentulah prinsip yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara itu menjadi suatu prinsip yang wajar diterima umum. Ya. Dan unsur kesetiaan ini adalah penting bagi memastikan bahawa ada aspek kesepaduan, ya, di kalangan rakyat, dan kesepaduan itu berdasarkan kepada kesetiaan mereka kepada raja yang menjadi lambang negara sebagai ketua negara, head of state, ya. Dan juga negara itu sendiri, ya, yang mempunyai perlembagaan itu sendiri dan sebagainya. Jadi prinsip yang kedua ini juga saya anggap suatu prinsip yang wajar diterima umum, ya, oleh semua rakyat Malaysia. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Ya. Kita tahu bahawa setiap nation state itu ataupun negara bangsa itu mempunyai perlembagaannya yang tersendiri, ya. Dan disitulah ciri-ciri kebangsaan itu termaktub. Ya. Perlembagaan Amerika Syarikat berbeza dari perlembagaan Great Britain, berbeza dari perlembagaan negara Perancis, berbeza dari perlembagaan negara India, dan berbeza dari perlembagaan negara Malaysia itu sendiri. Ya. Jadi disitulah national characteristics-nya termaktub secara eksplisit, iaitu di dalam perundangan dan perlembagaan yang tersendiri. Ya. Dengan itu, maka wajarlah jika prinsip yang ketiga ini, iaitu keluhuran perlembagaan itu dijadikan sebagai satu prinsip rukun negara, dan di dalam kes ini prinsip yang ketiga, kerana ia membolehkan apa-apa pertikaian diselesaikan dengan merujuk kepada prinsip perundangan yang paling tinggi, iaitu perlembagaan negara. Ya. Dan ini penting bagi memastikan kestabilan di dalam sesebuah negara itu. Ya. Kerana kalau tidak, kita tidak akan dapat mempraktikkan konsep masyarakat yang berasaskan kepada law and order. Kerana law and order itu hanya boleh dilaksanakan dengan adanya perundangan yang jelas, dan di dalam hal ini perlembagaan merupakan perundangan yang paling tinggi. Ya. Jadi ini adalah satu prinsip yang wajar juga diserapkan dalam hukum negara dan diterima umum oleh rakyat Malaysia. Prinsip yang keempat itu kedaulatan undang-undang. Jadi di sini seperti yang saya katakan tadi mengenai perlembagaan,
perkara yang sama boleh dilanjutkan kepada undang-undang, cuma perlembagaan itu merupakan the highest form of law. Dan poin saya mengenai penerbitan ataupun bagaimana untuk mengekalkan kestabilan masyarakat itu melalui perundangan, ini dapat direalisasikan dengan adanya prinsip keempat ini, iaitu kedaulatan undang-undang, di mana tidak ada sesiapa yang boleh dianggap sebagai mengatasi ataupun melebihi undang-undang, iaitu nobody is above the law. Dan jika prinsip ini diterima, maka kita akan lebih yakin bahawa kita boleh mengekalkan keharmonian dalam satu masyarakat itu, kerana apa-apa pertikaian yang mungkin muncul atas dasar agama ataupun bangsa dan sebagainya boleh diselesaikan melalui sistem perundangan yang sedia ada. Dan dengan itu, untuk membolehkan perkara itu, maka rakyat harus menerima akan konsep kedaulatan undang-undang ataupun the sovereignty of law. Dan prinsip yang terakhir itu kesopanan dan kesusilaan. Jika sekiranya prinsip-prinsip yang di atas tadi lebih bersifat formal atau structural, prinsip yang terakhir ini, yang kelima ini, merujuk kepada sesuatu yang lebih bersifat personal dan berkaitan dengan perhubungan manusia ataupun human relations. Dan ini juga adalah satu prinsip yang penting, kerana ia boleh menjamin dan mengekalkan harmoni hubungan yang baik di kalangan rakyat, walaupun ia tidak mempunyai mungkin suatu kuasa perundangan, tetapi ciri ini penting dijiwai oleh setiap rakyat Malaysia, kerana dengan adanya perasaan tolak ansur dan kesopanan dan kesusilaan, kita dapat melahirkan suatu masyarakat yang lebih harmonis dan lebih bertimbang rasa terhadap fellow human beings ataupun fellow statesmen mereka ataupun rakan senegara mereka, kerana mereka akan sentiasa mengambil kira akan perasaan orang lain, mempunyai rasa hormat terhadap orang lain, dan bertindak balas dengan orang lain dengan secara sopan dan mengekalkan kesusilaan. Jadi ini semua adalah ciri-ciri yang penting untuk dipegang oleh setiap rakyat Malaysia, dan ini boleh menjamin kestabilan politik dan sebagainya. Dan pada masa yang sama kita lihat di sini bahawa ada unsur pemikiran falsafah yang mendasari prinsip-prinsip tersebut. Prof, Nurfa rasakan kita pun mempunyai falsafah yang tersendiri, dan falsafah ini terletak dalam bidang pendidikan, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Prof, apakah ciri-ciri falsafah yang terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan, dan bolehkah Prof terangkan kepada Nurfa? Baik, jadi soalannya adalah mengenai unsur-unsur falsafah yang termaktub ataupun yang terdapat di dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Jadi eloklah saya nyatakan apakah elemen-elemen penting yang terdapat di dalam falsafah pendidikan kebangsaan itu, iaitu ia bertujuan untuk melahirkan manusia yang seimbang ataupun insan yang seimbang, dan dalam konteks ini melalui proses pendidikan, melalui persekolahan dan pendidikan universiti dan sebagainya. Dan tujuannya adalah baik kerana ia melihat pendidikan itu sebagai sesuatu proses yang lebih luas. Maksudnya itu ia bukan melihat pendidikan sebagai satu proses untuk melahirkan graduate-graduate yang hanya mempunyai kemahiran tertentu bagi tujuan mengisi jawatan-jawatan di pasaran buruh, iaitu labour force, melahirkan satu labour force yang cekap dan efisien sahaja. Kerana jika itulah yang dilakukan oleh sistem pendidikan kita, maka sudah tentulah ia tidak melahirkan manusia yang seimbang, tetapi hanya manusia yang cekap melakukan pekerjaan mereka, tetapi dari segi kemanusiaan mungkin mereka telah gagal sebagai seorang insan yang
mulia, ya. Jadi bagi mengatasi masalah yang mungkin timbul dari sistem pendidikan yang tidak seimbang ini, maka satu filsafat pendidikan kebangsaan telah diwujudkan bagi memastikan bahawa perhatian yang diberikan itu bukan hanya tertumpu kepada satu aspek, misalnya aspek intelektual yang dikaitkan dengan pencapaian akademik, ya, dan ini biasa berlaku dalam mana-mana sistem pendidikan, dianggap sebagai suatu medan di mana mereka bersaing, ya. Seolah-olah pendidikan itu adalah medan pertempuran, ya, di mana terdapat prinsip survival of the fittest digunakan. Yang berjaya akan terus berjaya dalam kehidupan, yang gagal dalam sistem pendidikan akan gagal. Jadi jika itu situasi atau senario-nya, sudah tentulah sistem pendidikan itu boleh dianggap sebagai gagal, ya. Sebaliknya, untuk mengelakkan situasi ini, dikemukakan satu falsafah pendidikan yang menekankan 4 aspek bagi memastikan bahawa insan yang dilahirkan dan melalui sistem ini merupakan insan yang berjiwa mulia kerana terdapat perseimbangan di dalam personalitinya, ya. Jadi keseimbangan ini boleh capai dengan menumpukan perhatian bukan hanya kepada satu perkara, tetapi kepada 4 perkara yang penting bagi menjadikan seseorang itu insan yang mulia dan berguna, ya. Apakah 4 aspek tersebut? Ya. 4 aspek tersebut adalah, pertamanya aspek jasmani, keduanya aspek emosi, ketiganya aspek rohani, dan keempat aspek intelek, atau secara akronimnya disebut sebagai JERI, J-E-R-I. Baik, yang pertama jasmani, iaitu jasad, tubuh badan kita, ya. Ini juga harus diberi perhatian, ya. Walaupun kita mahu melahirkan manusia yang pintar dengan pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu bidang itu misalnya, dan pengetahuan yang luas juga, tetapi kita harus akur bahawa kita adalah manusia yang punya jasad. Dan jika kita tidak memberi perhatian kepada tubuh badan kita, sudah tentulah pemikiran kita akan terjejas dan tidak dapat berfungsi secara optimal, ya. Jadi pendidikan jasmani umpamanya adalah satu subjek yang diadakan di sekolah-sekolah dengan kesedaran, dengan penuh kesedaran bahawa aspek tubuh badan, jasad itu harus diberi perhatian, ya. Dan dalam hal ini pendidikan mengenai kesihatan juga menyumbang ke arah pembangunan jasmani yang sehat dan yang baik dan sebagainya. Jadi ini dicerminkan dalam sistem pendidikan itu sendiri dengan adanya subjek seperti pendidikan jasmani dan juga mungkin kegiatan-kegiatan co-curriculum yang menekankan aspek sukan dan sebagainya sebagai pembinaan jasmani, ya. Yang kedua, aspek emosi, ya. Dan sekarang ini kita lihat adanya emotional quotient juga. Selain daripada IQ ataupun intellectual quotient, sudah timbul cara mengukur kesetaraan ataupun kestabilan emosi, ya. Menunjukkan bahawa di barat juga, di mana sistem emotional quotient ini diterbitkan, juga mula beri perhatian kepada aspek emosi, ya. Kerana apa? Kerana manusia itu juga mempunyai perasaan dan jiwa yang ada, yang jiwa sifat halus dan sebagainya, yang mendasari pemikiran kognitif sebenarnya. Selalunya kita menganggap seolah-olah pemikiran rasional, pemikiran ataupun aspek kognitif itu tidak dilandasi ataupun tidak terletak di suatu landasan yang bersifat bukan kognitif. Kita anggap seolah-olah kognitif itu adalah fundamental, ya. Tapi sebenarnya tidak. Kerana apa? Kerana fungsi kognitif juga bergantung kepada keadaan emosi yang stabil, ya. Jika emosi kita tertekan misalnya, tidak mungkin kita dapat berfikir dengan baik dan tidak mungkin kita dapat mencapai keputusan kognitif yang maksimal, ya. Dengan itu perhatian harus diberikan kepada aspek emosi. Bagaimanakah cara aspek emosi ini diberi perhatian di dalam sistem pendidikan kita? Mungkin melalui cara guru-guru mengajar subjek-subjek mereka kepada murid-murid, dan cara guru-guru berinteraksi dengan murid-murid, iaitu menunjukkan lebih elemen kasih sayang,
elemen mengambil berat tentang permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid, ya. Dan dengan adanya satu saluran formal seperti adanya counselor di sekolah-sekolah, adanya counseling session dan sebagainya, dengan ini diharap keadaan emosi pelajar dapat dipelihara, ya. Juga melalui aktiviti-aktiviti luar sekolah ataupun co-curriculum activities, ya, di mana murid-murid dapat meluaskan, ya, kegiatan mereka itu, yang mana tidak hanya terhad kepada kegiatan akademik, ya, tetapi juga mengekspresi diri mereka melalui umpamanya sukan, nyanyian, muzik ataupun aktiviti keagamaan dan sebagainya. Dan ini semua memainkan peranan di dalam menimbulkan emosi yang stabil di kalangan murid-murid, ya. Baik, kita pergi pula ke aspek yang tiga, itu rohani, ya, yang ada kaitannya dengan emosi juga, ya. Cuma bila kita sebut tentang kerohanian, ada kaitannya dengan keagamaan, ya. Jadi di sini menunjukkan bahawa sistem pendidikan itu tidak terpisah dari fahaman-fahaman yang asas ataupun pendirian yang asas ataupun kegiatan yang asas dari segi pemikiran ataupun fahaman fundamental yang dipunyai oleh seorang murid itu dalam bentuk keagamaan misalnya. Dan kegiatan-kegiatan keagamaan memanglah tidak dilarang di sekolah-sekolah kerana adanya persatuan-persatuan misalnya yang berasaskan kepada faham agama masing-masing, ya. Dan kegiatan-kegiatan dilakukan melalui persatuan-persatuan ini, ya. Dan ini untuk menjamin bahawa perkembangan rohani seorang pelajar itu tidak terputus apabila mereka memasuki sistem pendidikan yang formal, ya. Dan selain itu juga terdapat subjek-subjek yang memberi perhatian kepada pendidikan aspek kerohanian, iaitu misalnya aspek kerohanian melalui mata pelajaran agama dan sebagainya. Baik, yang akhir sekali iaitu perkembangan intelek. Baik, ini jelas kelihatan dengan adanya sistem pendidikan yang mementingkan akan mata-mata pelajaran yang bersifat akademik, ya. Dan dengan cara ini dapat membina ilmu dan juga minda murid-murid ke arah pemikiran yang lebih tajam, ke arah pencapaian akademik ataupun pencapaian ilmu yang lebih luas dan mendalam. Dan ini akan menajamkan lagi pemikiran mereka. Dan sekarang ini terdapat sistem penilaian yang tidak hanya tertumpu kepada keputusan peperiksaan akhir dan sebagainya, tetapi sistem penilaian juga memberi ruang kepada pemikiran yang lebih kreatif, intellectual development yang lebih sihat dan sebagainya. Dan ini adalah penting bagi kita menghadapi cabaran-cabaran masa depan, khususnya dengan adanya cabaran yang dikemukakan oleh IR 4.0, iaitu Industrial Revolution 4.0, di mana intellectual development ataupun creativity dalam pemikiran itu diperlukan bagi membina seorang insan yang dapat menangani masalah-masalah akademik dan intelektual di dalam masyarakat akan datang. Jadi itulah sedikit sebanyak penjelasan saya tentang unsur-unsur yang terdapat dalam falsafah pendidikan negara dan bagaimana ianya mempunyai kaitan dengan falsafah. Dan kaitannya dengan falsafah ialah kerana dalam falsafah juga diberikan perhatiannya kepada aspek-aspek yang berlainan di dalam yang ada pada diri manusia itu sendiri, iaitu manusia itu sebagai sesuatu entiti yang bukan hanya terdiri dari tubuh badan yang fizikal, tetapi juga mempunyai emosi, mempunyai pemikiran intelektual dan juga sifat kerohanian, ya. Dan itu saya lihat sebagai sesuatu yang menampakkan aplikasi pemikiran falsafah di dalam falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri. Prof, boleh tak Lutfi nak tanya soalan yang am? Boleh. Okay. Prof, bagaimana kita nak menarik orang awam untuk mempelajari bidang falsafah? Baik, jadi soalan yang dikemukakan di sini adalah
bagaimana untuk menarik perhatian orang awam terhadap mata pelajaran ataupun bidang falsafah itu sendiri, supaya ianya boleh tersebar luas dan tidak menjadi milik golongan elit ataupun golongan pelajar yang tertentu sahaja, ya. Dan ini timbul atas dasar dan kesedaran bahawa falsafah itu penting difahami dan dianuti oleh semua lapisan dan golongan masyarakat, ya. Jadi ada beberapa perkara yang boleh dilakukan ke arah ini untuk mempopularkan falsafah. Jadi popularization of philosophy amongst the layman and lay public. Kita tahu bahawa bidang falsafah itu adalah satu bidang akademik yang bersifat rasional, bersifat intelektual, dan konsep-konsepnya banyak yang abstrak, ya. Jadi jika kita mengambil pendekatan yang hanya memberi perhatian kepada keadaan intelektual, keadaan akademik dan pemikiran abstrak, maka sudah tentulah ia tidak dapat disampaikan ke masyarakat umum yang lebih luas, ya. Kerana masyarakat awam, masyarakat umum tidak, rata-rata ataupun sebagian besarnya tidak mempunyai kecenderungan ke arah tersebut, ya, ke arah pemikiran intelektual, abstrak dan sebagainya. Mereka lebih gemar kepada misalnya entertainment dan perkara-perkara yang boleh dianggap tidak memberatkan pemikiran mereka ataupun serious thinking, ya. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, untuk membolehkan pelajaran falsafah ini ataupun bidang falsafah ini sampai kepada golongan umum ataupun the masses, kita haruslah mencari jalan, ya, untuk mempersembahkan falsafah ataupun pemikiran falsafah itu dengan cara yang menarik, bukan dengan cara yang agak membosankan, yang agak berat, ya. Kerana itulah tanggapan umum yang menjadikan mereka shut off, ya, beralih arah daripada falsafah. Apakah cara-cara yang boleh kita fikirkan? Pertama, dengan menyampaikan falsafah itu bukan secara akademik saja, tetapi dengan cara-cara lain, umpamanya cara bercerita, storytelling, ya. Dan dalam hal ini kita ada contoh, iaitu satu buku cerita ataupun novel yang ditulis yang bertajuk Sophie ataupun Sophie's World, ya. Saya sudah lupa siapakah penulisnya, tapi di situ falsafah disampaikan dalam bentuk cerita, dalam bentuk novel, ya. Tetapi mengandungi ada di falsafah, ya. Itu satu cara kita boleh mengisahkan idea falsafah dalam bentuk cerita, ya. Dan kita lihat bahawa di dalam hal ini pendidikan kanak-kanak, ya, yang menggunakan teknik penceritaan, ya, boleh digunakan, ya. Dan kalau kita lihat, ya, misalnya cerita-cerita seperti Alice in Wonderland, Aesop's Fables dan sebagainya, sebenarnya mengandungi pemikiran falsafah yang mendalam, ya. Kerana ia mempunyai wisdomnya tersendiri, tetapi dia disampaikan dalam bentuk novel ataupun storytelling ataupun penceritaan. Itu satu cara untuk mempopularkan falsafah, ya. Ada cara-cara lain lagi, umpamanya menggunakan teater dan lakonan sebagai medium ataupun warna penyampaian idea-idea falsafah. Kerana rata-rata medium ini lebih menarik perhatian, ya. Apabila pelajar melihat sesuatu lakonan ataupun satu movie yang mempunyai message falsafah, mereka dapat menghayatinya dengan secara lebih rileks dan penerimaannya tidaklah begitu memberatkan, ya. Dan ada juga cara-cara lain yang kita boleh fikirkan, ya. Umpamanya untuk melihat falsafah itu dari segi sejarah dan konteks di mana isu-isu falsafah itu dibincangkan, ya. Jika kita dapat melihat konteks di mana idea-idea falsafah itu dibincangkan, maka kita dapat melihat kerelevanan ataupun relevance idea-idea falsafah itu kepada persoalan-persoalan dasar yang mencabar pemikiran dan kehidupan manusia itu sendiri, ya. Jadi kalau kita
hanya mengeluarkan satu idea mengenai satu topik dalam falsafah, umpamanya konsep sebab dan akibat, konsep of causality, causation, kita kurang meminati usaha untuk menggarap idea tersebut berbanding dengan keadaan di mana kita dapat memahami kenapa isu itu timbul. Misalnya kalau isu causality di dalam sejarah pemikiran Islam ada kaitannya dengan perdebatan di antara Al-Ghazali misalnya dan ahli-ahli falsafah Islam yang dipengaruhi oleh ahli-ahli falsafah Greek, dan juga ada kaitannya dengan jawapan yang diberikan oleh ahli falsafah Islam yang lain seperti Ibn Rushd terhadap pemikiran Al-Ghazali mengenai isu causality. Jadi kalau falsafah itu dibentangkan dalam bentuk konteks di mana ianya terbit dalam sejarah, maka akan menjadi lebih bermakna kerana ia ditujukan kepada satu persoalan yang realistik, yang real, yang dihadapi oleh masyarakat pada masa itu, dan dengan itu falsafah dapat dikaitkan dengan kehidupan manusia itu sendiri, bukan sebagai satu abstraction yang hanya bersifat intelektual dan cuma difahami dan kemudian dihafal sebagai satu bahan intelektual. Jadi ada pendekatan-pendekatan lain yang boleh digunakan untuk mempopularkan falsafah.